Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang pertama sekali puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberikan kita kesempatan dan waktu, memberikan kita kesihatan untuk kita sama-sama meneruskan kehidupan kita pada hari ini. Lagi-lagi pada hari ini merupakan hari yang sangat besarlah untuk umat Islam. Dan kepada yang berpuasa pada hari ini, saya ucapkan selamat berpuasa. Dan juga banyak-banyakkanlah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyakkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyakkan kita melakukan amal-amal soleh, perkara-perkara yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hari yang baik ini. Mintalah apa pun kita nak minta, doalah apa pun yang kita nak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada hijabnya pada hari yang mulia ini. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat semua, kita juga niatkan kita punya pahala bacaan Al-Quran kita pada hari ini
kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, guru-guru kita, saudara mara kita, sahabat handai kita, dan juga sekalian kaum muslimin dan muslimat sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, insya-Allah. Baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Jadi insya-Allah kita sama-sama mulakan bacaan kita pada hari ini. Kita buka dulu majlis ilmu kita pada petang ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, insyaAllah hari ini kita akan sama-sama mempelajari, kita akan sama-sama menyambung pengajian kita pada muka surat 370 pada surah Asy-Syu'ara ayat 61 sehingga ayat 83. Muka surat 370. InsyaAllah sahabat-sahabat semua boleh bersedia dengan Al-Quran masing-masing, ambil pensil untuk tuliskan, catatkan poin-poin penting yang saya sampaikan. Dan InsyaAllah yang tak ada Al-Quran, jangan risau. Macam biasa kami akan keluarkan potongan ayat Al-Quran pada skrin tuan-tuan dan puan-puan semua, insyaAllah. Baik, dan jangan lupa untuk sharekan dulu seorang satu. Tolong sharekan dulu, tekan button share. Ramai-ramai tolong sharekan dulu live kita pada petang ini. Semoga lebih ramai lagi yang akan sama-sama join dan sama-sama dapat manfaatnya, insyaAllah. Muka surat 370. Muka surat 370. InsyaAllah kita mulakan sama-sama bacaan kita dengan lafaz isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Falamma mim sabdu di sini wajibul gunnah. Wajibul gunnah dengarkan dua harokat. Okey, pastikan cukup dengar dua harokat. Jangan kurang daripada dua harokat. Okey. Falamma. Baik. Kemudian ma itu sendiri dua harokat, ma asli, ada alif di sini huruf mad. Tara al-jam. Kenapa ra kena baca panjang? Sebab di sini ada ombak rindu. Di sini ada ombak rindu, maka kena baca dengan panjang. Okey. Dengan 4 ataupun 5 harokat. Baik. Kemudian al. Al. Terus masukkan. Dekat sini, alif dah tak berfungsi. Hamzah wasal pun sama juga tak berfungsi. Sebab dia terus masuk kepada alif lam qamariyah. Jadi, matikan terus pada huruf lam ini. Tara al-jam. Al-jam. Nah, tak payah panjang. Tak payah. Tara al-jam. Nah, tak payah macam tu. Al je. Al terus. Baik. Tara al-jam'ani qala. Jam. Matikan mim mati di sini. Mim. Matikan mim mati di sini dengan jelas dan terang, iaitu hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Jam'ani, kepitkan sikit huruf ain di kerongkong. Jangan buka, jangan jam'a. Tak nak jam'a, nak jam'a. Beza huruf ain dan juga huruf hamzah. Jam'ani qala ashabu.
As, sod pastikan baca tebal, jangan as. Okey, as. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Musa, sa baca panjang 4 ataupun 5 harakat, mad jaiz munfasil. Inna, nun sabdu wajibul gunnah. Pastikan cukup dengungnya 2 harakat. Inna lamudrakun. Lamud, lantunkan di sini qalqalah sughra. Kita tak nak lamud rakun, lamud. Tak nak lamud, kita nak lamud. Nampak? Dia pergi secara semula jadi. Inna lamudrakun. Baik. Kemudian kun adalah mad arid disukun, boleh baca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Baik, kita ulang sekali lagi ayat yang pertama pada petang ini, ayat 61. Bismillah. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Qala kalla. Baik. Saya selalu berpesan, saya beritahu apa dia, huruf qaf bila dibaca pastikan dibulatkan mulutnya. Qa. Supaya apa? Supaya bunyi yang keluar itu dapat dibezakan dengan huruf kaf. Cuba bayangkan selama ni kita baca qaf dengan ka. Jadi dekat sini kita akan baca dengan kala. Apa beza huruf ni? Apa fungsi beza huruf ni kalau kita baca qaf ni dengan ka juga? Kala. Tengok, dah tak ada perbezaan, sama je. Sedangkan yang ini qa, sedangkan yang ini ka. Jadi sebab tu saya selalu bezakan. Saya cakap, kena tahu betul-betul huruf mana yang kena buka mulut. A, ba, ta, sa, ja, ha. Dekat huruf mana yang kena bulatkan mulut? Kha, ba, ta, za, ra, qa. Kena bezakan benda tu. Itu benda basic sekali. Benda sebelum kita masuk Quran, kita dah kena belajar benda tu dulu dekat Iqra. Okey, kenal huruf, kenal macam mana makhrajnya, mulut macam mana, bunyinya macam mana, itu semua basic sekali. Kalau tak, dalam Al-Quran nanti semua kita tertukar. Ini bukan kala tetapi qala. Baik. Qala kalla. Apabila berhenti dekat sini, 2 harakat sahajalah. Kalla kalau berhenti. Kalau nak sambung, panjanglah sebab ada ombak rindu di sini kan. Baik. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Inna, nun sabdu wajibul gunnah, dengungkan 2 harakat. Dan dengungnya 2 harakat, tapi na-nya tu pendek lah. Bukan inna ma'iya rabbi, bukan macam tu. Inna ma'iya rabbi. Boleh Baik. Bi 2 harakat di sini. Maksudnya sayahdin. Mad arid lisukun. Okey, baik. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Baik, tolong fokuskan dekat sini. Banyak yang saya nak terangkan dekat sini. Fa'auhayna, panjang, ada ombak rindu 4 ataupun 5 harakat. Ila Musa, pun panjang juga, di sini ada ombak rindu. Anil. Baik, yang pertama saya nak tegur dekat sini, huruf hamzah di sini jangan sampai jadi huruf ain. Abata. Bukan a. Jangan kita baca dekat sini anil, bukan a tetapi a. Buka sikit.
Buka sikit kat kerongkong tu, buka sikit. Bagi dia hamzah tu betul-betul. Jangan kepit. Kalau kepit tu jadi Musa ni. Sedangkan ini bukan ini Okey, relax. Santai. Musa anil anil. Baik, kemudian huruf dot. Tolong. Dah masuk kali ke berapa ribu kali saya bagi tahu pun saya dah tak tahu. Okey, huruf dot mati, jangan baca melantun. Boleh tak saya nak tengok sikit dekat ruangan komen? Okey, kawan-kawan tolong tuliskan, kawan-kawan yang lain tolong baca. Huruf dot mati tak boleh melantun. Huruf dot mati tak boleh melantun. Jadi jangan baca dengan naub. Tak nak. Okey? Naub. Nak pula, maaf, baris bawah. Nil bukan nil tak nak. Nil rib bi. Baik, dekat sini pula jangan matikan ba ni, jangan lantunkan. Sebab apa? Dia tak ada tanda sukun, tak ada tanda mati. Jadi tak perlu dikolkolahkan. Kolkolah dia berlaku kalau dia ada tanda mati sahaja. Ini tak ada, ini ba kosong. Ini ba kosong. Jadi jangan nil riba, tak payah. Lekatkan je terus. Nampak sabdu selepasnya kan? Kan saya kata jumpa sabdu terus masuk. Nampak sabdu ni terus masukkan. Ra ni masukkan dekat ba sabdu ni terus. Itu dia. Anil rib bi aso. Jadi dekat sini tak ada lantunan Dekat sini tak ada lantunan, dekat sini pun tak ada lantunan. Anil rib bi aso kal bahr. Cara nak matikan dekat sini adalah dengan kita matikan ha terlebih dahulu, baru kita datangkan ra sedikit di hujungnya. Bukannya bi aso kal bah je, ra-nya tak ada langsung, tak boleh. Kena ada ra-nya juga. Bi aso kal bahr. Ada sikit je. Bahr. Okey, baik. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Jangan bariskan, jangan fa'al tak nak. Hamzah wasal tidak berfungsi. Hamzah wasal di tengah-tengah ayat tidak berfungsi. Terus matikan dekat nun kosong. Nun kosong bertemu dengan fa, didengungkan dua harakat ikhfa hakiki. Falaqa faka, macam tu. Falaqa faka, jangan falaqa faka, tak nak. Qa pendek sahaja. Falaqa fakana kullu firqin. Dengungkan dua harakat. Kaf, terus masukkan. Jangan lagi kita matikan kal, tak ada. Ini alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah kan ada sabdu. Bila kita nampak sabdu, kita terus masuk. Kat taudil azim. Dan dekat sini pastikan kita baca dengan tau. Tolong tuliskan dekat ruangan komen. T-O-U, bukan T-A-U. Kalau kita baca T-A-U, itu bukan huruf ta, itu huruf ta. Nanti kita mengubah daripada huruf ta menjadi huruf ta. Kita akan baca dengan firqikat tau. Kalau kita cakap tau, itu adalah huruf ta. Huruf ta, firqikat taudil azim. Macam tu cara nak membezakan huruf-huruf yang lebih kurang sama bunyinya. Baik, kita ulang sekali lagi ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. فانفلق
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Alright, baik, itu dia. Ayat 63 kemudian ayat 64. Okey, baik, terima kasih. Semua yang tolong tuliskan, saya minta tolong tadi, semua tolong tuliskan. Terima kasih. Jadi kepada kawan-kawan yang lain-lain yang mungkin macam terlepas apa yang saya cakap tadi dan sebagainya, boleh sambil-sambil scroll komen tu. Sebab apa? Dekat situ kawan-kawan kita dah tolong tuliskan dah. Apa yang saya cakap ni, kawan-kawan kita dah tolong tuliskan dah, bagi memudahkan orang-orang lain yang belajar jugalah. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada yang tolong tuliskan poin-poin penting dekat sini, yang bantu untuk memudahkan penyampaian saya pada setiap hari. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah mempermudahkan sentiasa urusan kalian semua. Baik. Sebelum kita sambung pada ayat yang seterusnya, saya nak mengucapkan selamat datang sekali lagi kepada yang baru saja yang baru saja masuk live ini. Selamat datang saya ucapkan, dan kepada yang memberikan salam, saya menjawab dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang baru masuk, yang masih belum share lagi, saya nak minta tolong sharekan dulu live kita pada petang ini, insya-Allah. Sebab apa? Kita belum ada setengah jam lagi. Kita belum ada setengah jam lagi, masih sempat lagi untuk kawan-kawan yang lain nak masuk, sama-sama nak belajar. Baiklah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya juga nak mengambil kesempatan inilah untuk nak mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada semua sahabat-sahabat semua, kepada semua umat Islam dekat atas dunia ini. Saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha, dan saya nak minta ampun dan maaf zahir dan batin sekiranya terdapat sebarang kesilapan, kesalahan ataupun perkara-perkara yang menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan sepanjang saya mengajar di sini di Fatihah. Saya mohon ampun, mohon maaf, dan saya mendoakan supaya hubungan kita, ukhuwah kita ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua saling berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, baik, mungkin ada dalam kalangan tuan-tuan dan puan yang sekarang dalam perjalanan nak pulang ke kampung dan sebagainya. Selamat memandu dengan berhati-hati. Kalau penat, rehat dulu, tidur dulu dekat RNR dan sebagainya. Jangan meneruskan perjalanan dalam keadaan yang mengantuk dan tak stabil. Jadi kita sama-sama menjaga keselamatan bukan diri kita sahaja, tetapi keselamatan pemandu jalan raya yang lain juga, insya-Allah. Okey, baik. Dan kepada mereka yang mungkin tak berkesempatan nak menonton sekarang, boleh tengok ulangannya lah seperti biasa, jangan risau, insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah kita sambung pada ayat seterusnya, iaitu ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azlafna thammal akharin wa azlafna thammal akharin wa tebal wa azlafna, dua harakat na mad asli, thammal mim sabdu wajibul gunnah, rapatkan bibir, dengungkan dua harakat. Thammal akharin. Kenapa kita kena baca panjang? Kenapa kita kena baca panjang? Sebab dia duduk dekat, sebab hamzahnya duduk di tengah-tengah. Di dekat celah-celah situ. Apabila hamzah duduk di tengah-tengah, maka kita akan baca dia dengan panjang dua harakat. Thammal akharin wa azlafna thammal akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in wa anjayna nun kosong bertemu dengan jim, ikhfa hakiki, dengungkan dua harakat. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu
Nun kosong dekat sini kita dah tak payah pening-pening fikir nak dengung macam mana dan sebagainya. Tengok selepasnya ada mim sabdu. Jadi dekat sini tak perlu lagi kita baca dengan wa ma ma'ahu. Tak perlu. Kita terus kepada mim sabdu ini. Wa mam terus. Wa mam ma'ahu. Faham? Ma'ahu panjang 4 ataupun 5 harakat di sini. Masihlah tawilah. Ajma'in. Aja lantunkan qalqalah sughra. Ma'in, ain mad arid disukun dibaca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Thumma aghraqnal akharin. Thumma huruf ghin bukan huruf ain. Huruf ghin bukan huruf ain. Jadi jangan baca dengan a, tetapi baca dengan az. Thumma aghraqnal raqnal. Matikan di sini qalqalah, lantunkan qaf di sini. Aghraqnal akharin. Sama juga macam tadi, a 2 harakat sebab ada dekat tengah-tengah. Kharin mad arid lisukun. Inna fi dzalika laayah. Inna fi dzalika laayah. Inna nun sabdu wajibul gunnah, dengungkan 2 harakat. Fi 2 harakat, za 2 harakat ma asli. Lika laayah. A 2 harakat di sini. Yah sama a macam tadi dekat tengah-tengah kan. Jadi baca panjang. Yah. Kenapa kita baca dengan yah? Kerana ini adalah ta marbutah. Ta marbutah apabila berhenti, apabila kita waqaf, dia akan menjadi huruf ha mati. Dan jangan lupa juga untuk kita baca dengan pendek. La ayah. Jangan la ayah. Tak boleh, salah. Pendek sahaja. La ayah. Baik. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Taruhum mim kosong bertemu mim sabdu idgham mitlain shaghir. Mim kosong bertemu dengan mim sabdu idgham mitlain shaghir, dengungkan 2 harakat. Mu'minin min man arid disukun. Baik. 2 atau 4 atau 6 harakat lah di sini. Baik. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa inna nun sabdu di sini dibaca dengan dengung 2 harakat wajibul gunnah. Rabbaka lahuwal pendek Rabb, lekatkan ba sabdu. Rabba. Rabbaka lahuwal azizur rahim. Azizur, alif lam syamsiyah di sini masukkan terus ke dalam huruf ra. Azizur rahim. Rahim mad arid lisukun. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Kenapa A dekat sini kita baca pendek? Kenapa A yang ni kena baca pendek, tak baca panjang? Sebab hamzahnya duduk di atas huruf mad. Nampak? Kan saya kata tadi, bila hamzah tu duduk dekat tengah-tengah, kalau lam alif lah cerita dia ni. Ataupun kalau hamzah duduk sebelum huruf mad. Sebelum huruf mad kita akan baca dengan panjang lah. Tetapi apabila hamzah duduk di atas huruf mad, maka kita akan baca dia dengan pendek sahajalah, 1 harakat. Macam dekat sini. Naba'aib.
Bukan naba'a ib. Bukan macam tu lah. A ni pendek sahaja. Baik, kemudian ib. Lantunkan qalqalah surah. Rahim. Ra panjangnya 2 harakat mak asli. Him 2 boleh, 4 boleh, 6 pun boleh. Watlu alaihim naba'a Ibrahim إذ قال لأبيه وقومه وما تعبدون إذ قال لأبي duduk dekat atas huruf mat kan, maka baca dengan pendek. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. Man arid li sukun di sini. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Qalu na'budu asnaman dengarkan 2 harakat ikhfa hakiki. Fanadhallu laha 'akifin. Jangan akifin, jangan ain tekankan. Laha akifin. Fin man arid lis sukun, baca dengan 2 boleh, 4 boleh, 6 pun boleh juga. Baik. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Baik. Kemudian ayat 72. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau ada dalam kalangan tuan-tuan dan puan yang mungkin dapat mendengar sahaja tapi tak dapat nak komen, tak dapat nak tengok betul-betul apa yang dikeluarkan, sebab mungkin tengah sekarang ni dalam preparation kan, tengah buat persediaan masak-masak itu ini untuk juadah hari raya esok. Jadi tak apa, jangan risau sahabat-sahabat semua. Sebab apa? Benda ni dengar pun tak ada masalah, sebab saya cakap benda yang berulang kali. Saya ulang benda yang berulang kali setiap hari supaya tuan-tuan dan puan boleh lekat benda tu. So kalau misal kata tak dapat tengok fokus betul-betul pun, at least sedikit sebanyak dapat juga masuk dekat telinga, dapat juga manfaat lah daripada kita tak tengok langsung, tak dengar langsung. Okey, baik. Dan sekali lagi lah, sebelum kita nak sambung lagi, saya sekali lagi nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan yang menonton live kita pada hari ini, yang nak memperbetulkan bacaan Al-Quran, nak belajar semula Al-Quran dari asas sampai mahir, tuan-tuan dan puan, jom sama-sama daftar jadi ahli cepat Quran. Kita buka promosi sekarang ni sampai 7 hari bulan 7. Siapa-siapa yang mendaftar sampai 7 hari bulan 7, kami akan sertakan sekali dengan roda tajwid ini secara percuma. Kami bagi dengan buku yang akan kami hantarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, roda tajwid ini bernilai RM30. Tetapi siapa-siapa yang daftar dengan RM250 tersebut, maka tak perlu bayar langsung untuk roda tajwid ini, kami bagi secara percuma sahaja. Untuk orang-orang yang nak belajar tajwid, memang sangat-sangat memerlukan kepada alat bantuan ini, alat bantuan belajar ini, yang mana sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah untuk nak menggunakan. Ada dia punya arahan dekat sini, panduan nak menggunakan macam mana, dan cara menggunakannya pun sangat mudah. Kita just perlu pusing-pusingkan saja sampailah jumpa dengan apa yang kita nak. Then arrow ni dia akan tunjuk dekat apa nama hukum tajwid dan macam mana cara bacaan yang betul. Macam yang saya katakan, selain daripada kita gunakan untuk diri sendiri, kita boleh gunakan juga ini sebagai hadiah dan cendera mata ataupun cendera hati lah yang kita nak berikan kepada kawan-kawan kita ke, ataupun anak kita, cucu kita dan sebagainya. Yang mana mereka sekolah, mereka belajar benda ni semua. Tapi tak tahulah kalau mereka ada ke tak ada benda ni. Jadi kalau nak lebih membantu mereka, kita bagi benda ni untuk memudahkan mereka, lebih mudah untuk nak dapatlah hukum tajwid tu, nak mengingat, nak faham tu. Okey, benda ni sangat-sangat membantu. Kepada mereka yang nak jadi ahli cepat Quran, boleh tuliskan dekat ruangan komen nak jadi ahli. Ataupun yang nak beli roda tajwid pun boleh tuliskan dekat ruangan komen nak beli roda tajwid.
Ataupun kalau lebih mudah lagi, nombor telefon kami di bawah itu, tekan sahaja nanti dia akan terus pergi ke WhatsApp lah. Okey. Ramai yang tengah sambil masak sekarang ni kan. Baguslah. Maksudnya baguslah. Apa ni? Sambil masak pun dapat, belajar Quran pun dapat. Nampak dekat situ 2 in 1. Jadinya tak adalah belajar Quran saja sampai masak pun tergendala. Tak adalah masak saja sampai tak dapat nak belajar Quran. Maksudnya dekat sini mudahnya nak belajar Al-Quran sampai kita boleh sambil-sambil saja. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Semoga semua mendapat manfaat insya-Allah. Okey. Baik, kita sambung pada ayat seterusnya, ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hal yasma'unakum id tad'un. Qala hal yasma'unakum id tad'un. Id, zal di sini keluarkan lidah sedikit, okey, iz. Kemudian tad, lantunkan qalqalah sughra. Tad'un, iz tad'un, aw yanfa'unakum aw yadurrun, aw yanfa'u. Nun kosong bertemu dengan fa, ikhfa hakiki, dengungkan 2 harakat. Fa'unakum aw yadurrun. Sabdukan ra ni jangan yadurun, yadu tak nak. Lekatkan dulu ra ni, sabdukan dulu yadurrun. Aw yanfa'unakum aw yadurrun. Baik. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Qalu bal wajadna, wajad, lantunkan qalqalah. Na panjang 4 ataupun 5 harakat. Aba'a 2 harakat. Ana, ba 4 ataupun 5 harakat, ada ombak rindu. Ana, yang a yang ni tak panjang. A yang ni panjang sebab ada huruf alif ataupun ada huruf mat selepasnya. A yang ni tak panjang lah sebab dia hamzah sahaja. Baik, bezakan bezakan. Aba'ana kadzalika yaf'alun. Mad arif disukun. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun. Qala afara'ay. Qala afara'aytum. Pendek semuanya. Pendek di sini. Qala afara'aytum. Jangan baca panjang. Qala afara'aytum. Tak boleh, salah. Okey, bukan macam tu bacaan dia. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Kemarin saya sudah bayar, bila mau hantar roda tajwid itu. Okey. Sebab ada yang tanya. Okey, untuk pengumuman sekarang ni stok buku kita dan roda tajwid kita dah pun habis. Sebab apa? Punyalah ramai yang berminat untuk nak daftar dengan harga promosi ni kan. Jadi memang pendaftaran sangat-sangat menggalakkan. Terima kasih kepada semua yang mendaftar. Dan kita punya stok buku kita dan kita punya roda tajwid kita pun habis. Tapi kita dah mula order dan dah ambil buku, stok bukunya. Jadi InsyaAllah apabila bukunya dan roda tajwidnya dah sampai dekat office ni nanti, kami akan postkan je lah. Jangan risau. Yang dah hantar, yang dah daftar semua tu, masih boleh belajar. Kami akan berikan secara digital dia. Dia punya video, buku digital dia lah. Yang mana boleh download dekat aplikasi kan. Sementara nak tunggu buku sampai. Nanti bila buku dah sampai, roda tajwid dah sampai, kami akan hantarkan ke rumah masing-masing lah insyaAllah. Okey, baik. Qala afara'aytum ma kuntum. Mim kosong bertemu mim sabdu, dengungkan 2 harakat. Jumpa dengan mim sabdu, rapatkan bibir. Kemudian
kuntum, nun kosong bertemu ta, ikhfa hakiki, dengarkan dua harakat. Ta'budun, man arid lis sukun. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Pastikan huruf A ini kita tekankan betul-betul. Takut kalau kita baca relax sangat dekat sini nanti dia jadi huruf hamzah. Ta'budun, kuntum ta'budun. Kita tak nak macam tu. Kita nak ta. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Macam tu. Baik. Antum wa aba'ukumul aqdamun. Antum, nun kosong bertemu ta, ikhfa hakiki. Tum wa dua harakat di sini, ada alif. Ba panjang 4 ataupun 5 harakat. Ukumul, kenapa u baca pendek? Kenapa u baca pendek? Sebab hamzah duduk dekat atas huruf mat. Nampak? Macam saya kata apabila hamzah tu duduk dekat atas huruf mat, maka dia akan baca dengan pendek lah. Jadi dekat sini jangan baca ukumul. Salah. U pendek sahaja. Ukumul wa aba'ukumul aqdamun. Aqa, lantunkan qalqalah sughra di sini. Aqdamun, mun man arid lis sukun. Fa innahum aduwwul li illa rabbal alamin. Fa innahum, nun sabdu wajibul gunnah. Fa innahum aduwwul li. Lambatkan sikit dekat sini. Sebab apa? Dekat waw ada sabdu, dekat lam ada sabdu. Aduwuli, jangan aduli, aduli, tak jelas sangat. Kena jelaskan satu persatu huruf. Aduwuli illa rabbal alamin. Illa, lam sabdu lah di sini. Illa rabbal alamin. Dua harakat lamin. Min man arid lis sukun. Fa innahu aduwwul li illa rabbal alamin. Baik. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Alladhi khalaqani. Ni dua harakat di sini asli. Fahuwa yahdin, man arid lis sukun. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Jangan baca fahuwa, jangan baca wa ni panjang. Fahuwa yahdin, tak boleh, salah. Tolonglah yang ada Al-Quran, ada pensil, tuliskan dekat atas huruf waw ni, tulis satu. Tulis nombor 1. Nak menunjukkan dekat sini satu harakat lah. Tak nak fahuwa yahdin, tak nak. Fahuwa yahdin. Okey, baik. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Walladhi huwa yut'imuni. Lantunkan. Saudara perempuan, dengar saya baca dekat sini, memang kuat lantunannya. Yut'imuni. Jadi jangan baca yut. Nak malu apa? Nak malu apa nak sebutkan huruf ta? Huruf ta mati memang kena lantun. Memang kena lantun. Yut'imuni. Jangan yut. Tek je bunyi. Tak nak. Kita nak dia lantun betul-betul. Pok. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Tebalkan huruf qaf. Jangan wayaskin. Kalau kin huruf kaf. Ini huruf qaf tebal. Wayaskin. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa idza marid.
fahuwa yashfin. Wa idza marid, huruf dot jangan lantunkan. Jangan lantunkan. Wa idza maridtu tak nak. Matikan sahaja. Simpan dot ni di tepi ini. Wa idza maridtu. Wa idza maridtu. Dan huruf tu pula. Huruf ta baris depan ni, tu ni pendek sahaja. Jangan panjang-panjang, jangan dua harakat. Fa iza maridtu fahuwa. Jangan fa iza maridtu fahuwa. Tak nak. Tu ni pendek sahaja. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Walladhi yumituni thumma yuhyin. Walladhi yumituni thumma yuhyin. Walladhi yumituni thumma, mim sakdu wajibul gunnah. Ha pedas yuhyin, panjang di sini. 2 atau 4 atau 6 harakat sebab ada huruf mat di sini. Okey, baik. Okey, kata sahabat kita Puan Rusini cakap ayat 78 sampai 83. Ayat 78 mana? Ni, start dari allazi khalaqani sampai 83. Inilah ayat yang terakhir ni lah. Okey. Ayat 78 sampai 83 elok dihafal untuk penyembuh penyakit, contohnya kanser. Oh, baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk tipsnya lah. Terima kasih untuk tipsnya. Jadi kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, kita pun tak tahu kan benda-benda ni kadang-kadang penyakit yang dalam-dalam. Kalau kita tak sakit, kalau tak ada simptom-simptom, kalau kita tak pergi jumpa doktor, kita mungkin tak tahu. Itu yang kadang-kadang kena sakit, tiba-tiba je cek-cek kata ada kanser, ada sakit dalaman dan sebagainya. Sebenarnya benda tu dah ada. Cumanya kita tak perasan ataupun kita tak rasa. Tiba-tiba waktu nak kena, dia kena terus. Jadi sebab tu kita rasa macam tiba-tiba ada sakit ni, tiba-tiba ada sakit ni. Jadi sahabat-sahabat semua, hafal ayat 78 sampai 83 ni, amalkan untuk menyembuhkan penyakit kanser. Sebab apa? Benda ni dia bukan main-main. Benda ni memang kan dalam ayat Quran. Ayat Quran ni kan ayat yang penyembuh, ayat yang dijadikan syifa. Okey? Yang berubat dengan doktor pun kena juga, tapi benda-benda yang dalaman ni pun kena juga, amalkanlah. Sebab apa? Ayat Al-Quran adalah syifa, adalah ayat-ayat penyembuh. Jadinya kita ambil manfaat daripada ayat Quran ni yang mana boleh mendatangkan manfaat lah. Kita baca, kita amalkan insya-Allah. Baik, kata Puan Misna ayat 80 untuk sakit lutut. 80 ni, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Baca, kemudian letakkan dekat lutut. Lepas tu disapukanlah. Itu dia. Baik, banyak kelebihan ataupun banyak manfaat daripada ayat-ayat Al-Quran yang boleh kita amalkan, yang mana mendatangkan kesihatan lah kepada kita. Baik. Tak ada suara. Ada suara. Tuan Kasim. Ada suara. Yang lain-lain okey, tak ada masalah. Kalau tak ada suara, cuba keluar, masuk balik. Keluar, masuk balik. Okey? Baik. Okey, amalkanlah mana yang kita boleh amalkan insya-Allah. Terima kasih atas perkongsiannya. Okey? Terima kasih atas perkongsiannya. Baik, kemudian ayat 82. Bismillah. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Wallazi, panjang 4 ataupun 5 harakat. Atma'u, apa lantunkan qalqalah surah. Macam saya kata tadi, huruf ta lantunkan betul-betul. Jangan ate, tak nak. Apa. Okey. Apa ma'u ayyag, nun kosong masuk dekat huruf ya. Jumpa dengan huruf ya, kena senyum. Dengungkan 2 harakat.
Ayyaghfirali, huruf ghin, yaghfirali khoti, panjang, ati yaumaddin. Okey, banyak juga feedback kawan-kawan kita ni. Assalamualaikum. Ya, betul. Ayat Al-Quran baik untuk menyembuhkan sakit. Alhamdulillah, saya pesakit kanser. Dah semakin sembuh, alhamdulillah. Tengok, kita ada kawan-kawan yang menghidap penyakit kanser dan sembuh daripada penyakitnya asbab daripada ayat-ayat Al-Quran yang diamalkan, yang dibaca. Kata Puan Sahara, ya Ustaz, saya amalkan surah ini, alhamdulillah penyakit saya sembuh dah. Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan yang lain, kita ambil manfaat daripada ayat-ayat Al-Quran ini, ayat-ayat penyembuh ini untuk kita sentiasa amalkan. Sebab kita ni makin tua, makin banyak pula penyakitnya kan. Makin itu ada, makin ini ada. Kita nak elakkan benda-benda ni. Jadi ini sebenarnya kita berserahlah, kita pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita mengamalkan ayat-ayat perlindungan daripada penyakit-penyakit yang nak diberikanlah. Jadi kita amalkan gaya hidup yang sihat dan sebagainya, tapi jangan tinggalkan yang paling penting ayat-ayat syifa ini. Okey, baik. Terima kasih semua atas perkongsiannya, dan saya sendiri pun akan sentiasa cuba untuk mengamalkan, insya-Allah. Baik. Surah apa ni Ustaz? Maaf, saya baru terbuka dengar yang ayat ni, ayat penyembuhan. Surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara, sekarang ni kita muka surat 370. Jadi Puan Hajah Dayang Timbulan boleh buka muka surat 370, tengok ayat yang bawah-bawah. Start daripada ayat 78 sehingga ayat 83. Ambil ayat dekat situ, ataupun ambil gambar ke, ataupun tuliskan dekat atas kertas dan sebagainya, lekatkanlah dekat dinding, dekat pintu, dekat peti ais dan sebagainya untuk sentiasa diamalkan, insya-Allah. Okey. Rabbi habli hab, lantunkan qalqalah sughra, li dua harakat asli, hukman, jumpa dengan waw, dimuncungkan bibir, didengungkan dua harakat. Hukman wa al-hiqani, hiqa, lantunkan qalqalah sughra, hiqani bis salihin. Bis alif lam syamsiah, masukkan dekat surat terus, bis salihin, hin mad arid lis sukun. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, jadi alhamdulillah kita dapat selesaikan panduan bacaan satu persatu ayat. Tapi kita belum habis lagi, kita nak baca sekali lagi satu muka surat penuh bersama-sama, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita tamatkan live kita, marilah bersama-sama kita recap balik apa yang kita dah belajar pada petang ini. Kita nak sama-sama baca sekali lagi satu muka surat penuh. InsyaAllah semoga kalian semua mendapat manfaat daripada apa yang saya cuba sampaikan pada petang ini, insya-Allah. Okey, jadi sebelum kita ulang sekali lagi, kita baca sekali lagi satu muka surat penuh. Sekali lagi saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua umat Islam dekat atas dunia ini, dan juga saya nak memohon ampun dan maaf atas kesalahan, kesilapan, kekhilafan dan juga segala salah laku yang saya lakukanlah terhadap sahabat-sahabat semua sepanjang perkenalan kita. InsyaAllah semoga Allah satukan kita semua di dalam syurganya pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin. Baik. Kita baca sekali lagi satu muka surat penuh bersama-sama. Kita mulakan dengan lafaz isti'adzah, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Jadi selesailah sudah pengajian Al-Quran kita pada petang ini. Jadi terima kasih saya nak ucapkan kepada semua yang join live kita pada petang ini dan yang tuliskan poin-poin penting dekat ruangan komen, yang share dan sebagainya. Baik, jadi sebelum kita menamatkan live kita pada hari ini, saya nak mengucapkan selamat berpuasa kepada yang berpuasa dan selamat berbuka. Kepada yang berpuasa, selamat berbukalah sekejap lagi. Dan semoga Allah menerimalah ibadah puasa kita pada hari ini. Dan seperti yang dinyatakan dalam hadis bahawa sesiapa yang berpuasa hari Arafah, maka akan diampunkan dosa setahun sebelumnya dan setahun selepasnya. Semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang, insya-Allah. Dan semoga Allah menerima amal-amal yang kita lakukan khususnya pada hari Arafah ini. Baik. Dan saya juga nak mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha pada esok hari. Dan yang muslim-muslim, yang pakcik-pakcik, abang-abang, tuan-tuan, lelaki-lelaki, jangan tak pergi solat raya pula. Esok pagi-pagi bangun, kemudian siap-siap untuk kita pergi solat Hari Raya Aidil Adha dekat surau-surau ataupun masjid-masjid yang terdekat lah. Okay. Ambil pahala, ambil lah manfaat-manfaat daripada ibadah-ibadah yang Allah
turunkan ni, yang mana insya-Allah akan memberikan kita kebaikan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Dan sahabat-sahabat semua, kepada yang berminat untuk nak jadi ahli cepat Quran, boleh dapatkan nombor telefon kami di bawah ini, 011116217797. Okey. Oh, dan satu lagi, jangan lupa untuk kita sama-sama banyakkan takbir dalam hari raya Aidiladha ini. Banyakkan takbir. Okey, selepas solat fardu disunatkan untuk kita takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampailah habis. Okey? Banyak-banyakkan takbir, insya-Allah semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Dan Allah memberikan kita ganjaran pahala daripada apa yang kita lakukan insya-Allah. Amin. Baik. Amin. Nombor telefon di bawah 011116217797. Baik. Jadi insya-Allah saya minta ampun dan maaf atas kekurangan dan kesilapan yang berlaku pada live kita pada hari ini. Jadi saya sekalian baik itu datangnya dari Allah, silap dan salah datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.